Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Bila kita sakit, lepas tu kita masuk hospital kan, siapa jaga kita? Betul, doktor dengan nurse. Tapi nurse lah yang paling banyak pantau kita kan. Kejap-kejap datang check. Doktor ni kadang-kadang je datang, dia ada masa dia. Tapi Nina nak korang cuba imagine. Bayangkan nurse yang kita rasa selamat kan sepanjang masa berada dengan dia dekat hospital, tapi sebenarnya dia adalah seorang pembunuh bersiri. Jadi inilah yang Nina nak cerita kat korang hari ni. Dulu kan ada seorang pediatric nurse yang merupakan seorang pembunuh bersiri secara diam-diam. Mangsa-mangsa dia ni pula adalah semuanya kanak-kanak guys. Dan ada yang kata sampai 46 orang mangsa dia. Awal tu dia cuma dituduh membunuh seorang mangsa je. Tapi bila disiasat dengan lebih mendalam, dengan lebih terperinci, rupa-rupanya ramai budak-budak yang dah pun jadi mangsa dia. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, apa yang dia dah buat kan, so korang kena tengok video ni sampai habis lah. And so without wasting any time, let's get started. Nama sebenar nurse tadi adalah Janine Ann Jones ataupun dikenali sebagai gelaran Angel of Death ataupun malaikat maut. Sepatutnya dekat hospital adalah sebuah tempat orang sakit akan sembuh kan, tapi lain pula yang jadi. Kalau ikut prosedur undang-undang Texas kan, dia sepatutnya dah dibebaskan pada tahun 2018 dulu. Tapi kan peguam Texas ni sanggup buat apa saja untuk menghalang Ann tadi keluar daripada penjara. Jadi peguam ni kena bekerja keras sikit lah untuk mencari bukti-bukti baru, kes-kes yang baru supaya dapat sabitkan dia dan berikan alasan yang kukuh kepada pihak mahkamah kenapa diorang kena penjarakan Ann lebih lama lagi. Kalau ikut kiraan pihak berkuasa kan, diorang percaya yang sebenarnya Ann dah pun bunuh seramai 60 orang budak-budak, bukan 49. So kejadian yang dipercayai terjadinya kes pembunuhan ni adalah sekitar tahun 1981 hinggalah 1982, yang mana Ann ni bekerja sebagai seorang nurse di sebuah ICU kanak-kanak di San Antonio, Texas. Dalam tempoh tak sampai setahun ni kan, dah berpuluh-puluh orang kanak-kanak ni meninggal dekat sana semasa di bawah jagaan dia. Jadi kaki tangan perubatan dekat sana dah mula rasa pelik. Kenapa ramai sangat budak-budak meninggal dalam tempoh masa yang tertentu? Memanglah kita tahu ICU ni orang tempatkan pesakit yang kritikal dan kemungkinan besar dia pun boleh meninggal kan. Tapi ni lain tau, asal masuk je mesti akan ada budak ni yang akan meninggal cepat. Yang membuatkan kaki tangan perubatan ni curiga tu kan, sebabnya budak-budak ni akan meninggal pada shift pukul 3 petang sampailah pada pukul 11 malam. Jadi budak-budak tu akan meninggal around waktu tadilah. ICU lain tak ada pula pesakit diorang ni yang meninggal pada waktu macam ni. So kiranya pesakit diorang ni meninggal secara random. Maksud Nina waktu yang random lah. Dekat ICU yang si Ann ni jaga, benda ni kerap sangat jadi dan lebih daripada 10 kali tau. So korang tak rasa ke benda tu macam something fishy, ada benda yang tak kena? Seolah-olah budak-budak ni meninggal dalam keadaan yang sangat misteri. Bayangkan keadaan budak-budak tadi yang dah pun stabil, dipercayai akan sembuh dalam masa yang terdekat, tiba-tiba kritikal dan meninggal. Lepas tu ada yang kena sawan secara tiba-tiba dan kemudian jantung diorang ni berhenti. Dan ada juga kes yang mana setiap kali nurse ni nak cucuk diorang punya badan ni kan, ataupun dekat tangan dia ni, pesakit tu akan mengalami darah yang sangat banyak dan darah diorang ni tak beku tau. Jadi sahlah, benda ni memang sangat pelik lah, sebabnya darah kita ni akan membeku tau walaupun kita bleeding. Kecuali orang tu ada certain penyakit yang membuatkan darah dia ni susah nak membeku, tu lain cerita lah kan. Jadi benda ni lah yang menyebabkan nurse tadi tu tertanya-tanya dan perkara ni bukanlah kebetulan. Disebabkan kejadian ni terlalu janggal kan, jadi mulalah rasa timbul curiga dalam kalangan nurse dan juga doktor dekat situ. Diorang memang syak and memang terlibat dalam kes ni sebabnya pesakit dia tu semuanya meninggal semasa waktu shift dia bekerja. Jadi nurse dengan doktor pun mintalah pihak pentadbiran hospital ni kan untuk pecat Ann, tapi diorang tak buat dan diorang tak call polis pun. Apa yang pihak hospital buat? Diorang bersihkan nama dia dan tukar jawatan dia. Sebelum ni Ann cuma pegang lesen sebagai jururawat vocational, tapi pihak hospital ni telah upgrade dan naikkan pangkat si Ann ni menjadi kepada jururawat berdaftar yang lebih terlatih. Korang tak rasa gila ke dia naik pangkat selepas bunuh orang? Bukan tu je, diorang juga minta si Ann ni untuk kerja dekat hospital lain semata-mata untuk melindungi dia. Jadi bila dia dah pindah ke hospital lain, so benda ni akan menunjukkan yang memang Ann ni tak bertanggungjawab lah dengan kematian-kematian yang terjadi dekat ICU sana, ataupun dengan kata pendek, dia memang tak bersalah. Jadi ramai nurse dengan doktor memang tak puas hatilah dengan pihak hospital sebab Ann dibebaskan dan dia punya reputasi pun dibaik pulih. Korang tak segila ke? Pada masa yang sama, pihak hospital pun memulakan siasatan dalaman pasal kejadian ni, dan hasilnya sekurang-kurangnya ada 10 orang kanak-kanak yang telah meninggal dekat ICU tadi semasa di bawah jagaan Ann. Tapi kan yang buat Nina rasa geram sangat tu kan, bila pihak hospital cakap kemungkinan benda ni cuma kebetulan je. Kalau memang terbukti Ann bersalah, jadi dia memang akan dikenakan tindakan. Cuma diorang tak ada bukti yang kukuh nak sabitkan dia. Sebab itulah pihak hospital tadi tu lepaskan dia dan minta dia kerja dekat hospital lain. Disebabkan perbuatan pihak hospital telah menaik tarafkan dia menjadi
jururawat yang terlatih ni kan. So mudahlah Anne ni untuk bekerja di mana-mana klinik kanak-kanak di Texas. Doktor dekat klinik baru yang Anne kerja ni bernama Dr. Holland. Dia sebenarnya kata dia pernah dengar gosip buruk pasal si Anne, tapi dia tetap hire Anne bekerja dengan dia. Tapi itulah, ke mana-mana je si Anne ni pergi, mesti akan ada kanak-kanak yang meninggal semasa di bawah jagaan dia. Ramai kanak-kanak yang sakit dan meninggal selepas diorang ni kena cucuk dengan Anne. Sebenarnya Anne telah menggunakan campuran ubat dan membuatkan ubat tadi tu bertukar menjadi racun yang boleh membunuh budak-budak tadi. Sepatutnya budak-budak ni dapat ubat lain, tapi dia bagi ubat lain. So ubat yang dicucuk dekat budak-budak tadi ni adalah racun lah bagi budak-budak tadi, sebab tu diorang ni tak survive. Jadi perbuatan dia terkantoi bila Dr. Holland ni terjumpa tusukan dalam botol suntikan succinylcholine. Biasanya ubat ni digunakan untuk buat otot ni jadi relax semasa pembedahan. Kiranya ubat ni memang power lah. Jadi doktor tu kata hanya dia dengan Anne je yang boleh akses kepada peti ubat tu. Bila dia tanya Anne, kenapa kau ambil ubat ni cucuk dekat budak-budak kan, dia cakap dia akan buat apa-apa saja yang terbaik untuk pesakit dia. Tapi kan sebenarnya perbuatan dia memang salah dan telah melanggar etika sebagai seorang perawat. Sebabnya apa yang dia buat tu boleh membunuh budak-budak tadi. Sebelum dia kena tangkap kan, sebenarnya ada satu kes kejadian yang terjadi dekat klinik tempat baru dia kerja tu, yang mana satu hari tu ada seorang baby yang berusia 15 bulan bernama Chelsea McClellan telah ke situ untuk cucuk vaksin tahunan dia. Tapi si Anne ni telah cucuk budak tadi tu 3 kali dengan ubat yang Nina sebut awal-awal tadi. Nina susah nak pronounce, jadi Nina tak nak sebut kali kedua, hingga menyebabkan jantung baby tu telah berhenti guys. Akhirnya baby tu tak survive dan dia meninggal lepas tu. So sejak kematian budak ni lah, kes ni telah disiasat dengan lebih mendalam dan lebih terperinci dan segala bukti pun mula dikumpul. Lagipun ramai saksi yang telah muncul dan cakap ramai budak-budak yang telah meninggal secara misteri semasa dia bekerja dekat ICU sebelum ni. Bila polis dah berjaya kumpul semua bukti, akhirnya Anne pun telah dijatuhkan hukuman penjara selama 99 tahun atas kesalahan membunuh McClellan. Tak lama kemudian Anne telah didakwa dengan satu lagi kesalahan, iaitu dia membunuh Rolando berusia 4 minggu dengan cara menggunakan suntikan dos yang berbahaya. Disebabkan perbuatan dia tadi, Rolando dia telah mengalami pendarahan yang sangat banyak, tapi dia sempat diselamatkan. Jadi bila budak tu selamat, Anne pun selamat sikit lah, tak banyak pun. Dia tetap dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun lagi atas kesalahan cubaan membunuh. So 99 tahun tambah lagi 60 tahun, jadilah 159 tahun dalam penjara. Walaupun dia dijatuhkan hukuman penjara yang sangat lama, tapi sebenarnya tak sampai pun 100 lebih, dan dia sebenarnya telah dijangka akan dibebaskan pada tahun 2018. Sebab apa? Sebab dalam undang-undang Texas, mana-mana banduan yang berkelakuan baik akan dibebaskan lebih awal. Salah satu sebab juga untuk mengelakkan penjara diorang yang terlalu crowded dengan banduan. So that's why lah adanya undang-undang berkelakuan baik. Tapi kan peguam Texas ni memang kalau boleh tak nak Anne keluar dari penjara, dan dia sanggup buat apa saja asalkan Anne tu meringkuk dalam penjara lagi lama, kalau boleh sampai mati pun tak apa. Lagipun Anne memang dah bunuh ramai budak-budak tau, tapi dia cuma disabitkan dengan kesalahan 2 pembunuhan je. Polis nak kumpul bukti pula memang agak susah, sebabnya rekod hospital zaman Anne bekerja ni mungkin dah hilang, dah tak ada dah. Dan polis sendiri percaya yang sebenarnya Anne telah bunuh ramai budak, iaitu lebih kurang 60 orang sejak dia jadi nurse dari tahun 1970-an hingga 1980-an. Jadi mungkin dia dah mulakan jenayah dia tu sebelum dia kerja dekat ICU kanak-kanak tau. Tapi mungkin orang tak perasan lah, bila dia masuk kerja dekat ICU tu macam orang nampak sangat budak-budak ni meninggal macam ramai sangat. Jadi setiap kali tahun pembebasan Anne makin dekat, peguam Texas ni akan kumpul bukti yang lain lah untuk mendakwa dia. Diorang percaya kalau dia ni keluar daripada penjara, mesti ramai budak lagi akan jadi mangsa dia. Dia mesti akan lepas geram punya, sebab dia dah lama kot tak buat kerja gila dia. Pada tahun 2017, peguam Texas telah mendakwa Anne dengan kes yang lain. Salah satunya adalah kes kanak-kanak yang meninggal dekat ICU pada tahun 1981, iaitu pada bulan 12. Jadi budak ni telah koma dan sawan selepas dia terhidu bau asap yang banyak sebab rumah dia terbakar. Walaupun dia koma kan, sebenarnya dia ada potensi untuk sembuh dan dia punya sawan pun dah hilang dah tau. Tapi kan beberapa hari selepas tu, tiba-tiba dia punya sawan ni semakin teruk. Jantung dia juga sempatlah stop beberapa kali, sampailah jantung dia ni betul-betul berhenti berdegup. Bila dia buat postmortem, rupa-rupanya dalam badan dia tu kan ada 2 kali ganda dos ubat sawan. Pada tahun 2017 tu je, peguam dah dakwa dia dengan 3 kes kematian. Jadi Anne pun telah didakwa dengan membunuh 3 orang lagi, dan dia akan berada dalam penjara sampailah pada tahun 2020. Pada tahun 2020, iaitu 3 tahun yang lepas, dia telah dibicarakan dengan 5 kes pertuduhan yang lain, dan sekarang ni dia masih lagi berada di dalam penjara semasa umur 73 tahun pada tahun 2023. Sampai sekarang ni tak ada sesiapa pun yang tahu apa motif kenapa dia buat macam tu dekat budak-budak tadi. Jadi guys, Nina nak tahu teori daripada korang. Korang rasa kenapa dibuat dekat budak-budak tu macam tu? Kalau dibagi ubat
untuk budak-budak tu mati sebab dia kesian tengok budak-budak tu masa kat ICU. Nina rasa mungkin boleh jadi. Tapi yang peliknya, bila dia pergi kerja dekat klinik yang baru tu, dia pergi cucuk budak yang sihat sampai mati. So apa motif dia yang tu pula? Tapi buat masa sekarang, teori yang paling kukuh adalah dia gila dan dia bunuh budak-budak tadi tu pun macam suka-suka hati dia je, tak ada motif gitu. So itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.